Apa yang sedang anda saksikan sekarang ialah tarian Inang, salah satu tarian tradisional masyarakat Melayu. Anda bersama saya sekali lagi, Cikgu Mastura dalam kelas Bahasa Melayu tingkatan 1. Baiklah para pelajar, pada hari ini kita akan mempelajari tema 4 iaitu seni bersedikan budaya, dalam tajuknya iaitu Lenggok Tari Pancaran Budaya. Baiklah para pelajar, kita perhatikan dahulu standard pembelajaran kita pada hari ini iaitu 3.5.1, menulis isi-isi penting untuk menghasilkan ringkasan dengan betul menggunakan ayat yang gramatis. Seterusnya, objektif pembelajaran kita pada hari ini menulis 5 isi penting untuk menghasilkan ringkasan dengan betul menggunakan ayat yang gramatis. Jadi fokus pelajaran kita juga pada hari ini ialah untuk belajar ringkasan. Baiklah para pelajar, sebelum itu, mari kita baca dan fahami petikan yang bertajuk Lenggok Tari Pancaran Budaya. Lenggok Tari Pancaran Budaya. Remaja pada hari ini semakin minat mempelajari seni tari. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka menyedari bahawa tarian mencerminkan identiti sesuatu kaum. Remaja yang terlibat dalam seni tari memainkan peranan dalam memperkenalkan budaya warisan negara. Remaja berperanan sebagai duta busana negara di peringkat antarabangsa. Hal ini bersangkut paut dengan pakaian tradisional pelbagai kaum di Malaysia yang diperagakan oleh para penari. Rekaan busana tradisional yang indah dan unik secara tidak langsung telah mengharumkan nama negara ke serata dunia. Selain itu, remaja yang menyertai pertandingan seni tari di luar negara dapat mempamerkan kepelbagaian budaya Malaysia. Hal ini terjadi kerana kepelbagaian seni tari mempunyai falsafah yang tersendiri. Sebagai contohnya, tarian Zapin Teng Liu diilhamkan oleh nelayan yang menari di atas kapal mengikut arus ombak laut. Jelaslah bahawa tarian boleh menggambarkan citra negara bagi setiap bangsa di negara ini. Di samping itu, seni tari juga merupakan salah satu cara untuk mempromosikan sektor pelancongan negara. Hal ini berlaku kerana tarian yang dipersembahkan oleh remaja disaksikan oleh masyarakat dan pelancong asing. Sehubungan dengan itu, persembahan tarian dapat menarik minat masyarakat luar untuk mengetahui seni dan budaya kita dengan lebih mendalam. Kesimpulannya, pelibatan remaja dalam seni tari telah memperkenalkan kepelbagaian budaya Malaysia di persada antarabangsa. Seni tari bukan sekadar lenggok badan dan hiburan, bahkan sebagai paparan jati diri remaja untuk mempertahankan kebudayaan bangsa. Baiklah para pelajar, kita tengok pula apakah format ringkasan. Ringkasan akan ditanya dalam kertas 1 Bahasa Melayu pada bahagian C. Ringkasan bernilai 15 markah dan merupakan soalan pilihan. Bilangan perkataan yang perlu pelajar tulis untuk ringkasan ialah tidak melebihi 100 patah perkataan. Baiklah para pelajar, kita lihat pula apakah panduan menjawab soalan ringkasan. Yang pertama, terdapat kata kunci akan diberikan dalam arahan pada setiap soalan ringkasan. Biasanya akan ditanya berkenaan langkah, faktor, kesan dan lain-lain lagi. Bilangan perenggan yang perlu pelajar tulis hanyalah sebanyak 1 perenggan sahaja dan tidak perlu untuk pelajar tulis kesimpulan. Pelajar digalakkan menggunakan penanda wacana sebagai ayat sendiri. Dan pada akhir penulisan ringkasan, pelajar dikenaki untuk menulis jumlah perkataan yang telah dikira dalam kurungan di bawah ringkasan. Untuk 5 isi yang perlu pelajar cari adalah bernilai 10 markah, iaitu 2 markah bagi setiap satu isi dan pelajar akan mendapat 5 markah bahasa. Baiklah para pelajar, marilah sama-sama kita perhatikan petikan lenggok tari pancaran budaya. Kita boleh lihat kata kunci yang terdapat dalam perenggan pertama iaitu remaja yang terlibat dalam seni tari memainkan peranan dalam memperkenalkan budaya warisan negara. Ini ialah kata kunci yang telah diberikan sebenarnya.
Okey. Jadi perkataan peranan merupakan kata kunci bagi petikan ini. Okey, seterusnya kita akan lihat isi yang pertama. Okay, biasanya akan dimulakan dengan perkataan yang ada kata kunci peranan tu. Okay, kemudian kita tengok subjeknya remaja. Remaja berperanan sebagai duta busana negara di peringkat antarabangsa. Okay, seterusnya, selain itu, remaja yang menyertai pertandingan seni tari di luar negara dapat mempamerkan kepelbagaian budaya Malaysia. Isi kedua. Okay, isi yang ketiga pula kita tengok. Biasanya kita akan lihat penggunaan penanda wacana. Di samping itu, seni tari juga merupakan salah satu cara untuk mempromosikan sektor pelancongan negara. Sehubungan dengan itu, persembahan tarian dapat menarik minat masyarakat luar untuk mengetahui seni budaya kita dengan lebih mendalam. Okey, dan isi yang terakhir, seni tari bukan sekadar lenggok badan dan hiburan, bahkan sebagai paparan jati diri remaja untuk mempertahankan kebudayaan bangsa. Jadi, pelajar perlu cari 5 isi sahaja. Tapi kadang-kadang dalam petikan tersebut mungkin akan ada lebih daripada 5 isi. Tapi, 5 isi wajib untuk pelajar dapatkan 10 markah isi. Baiklah pelajar, ini merupakan esei lengkap ringkasan yang berjumlah 67 patah perkataan. Okay, kita lihat yang pertama, kita akan mulakan dengan menyebut kata kunci dan juga boleh pelajar masukkan terus isi yang pertama. Okay, dalam ni, kata kuncinya ialah peranan remaja dalam memperkenalkan budaya warisan negara. Okay, kemudian boleh sambung terus dengan isi pertama, ialah remaja berperanan sebagai duta busana negara di peringkat antarabangsa. Okey, jadi pendahuluan dan juga kata kunci boleh digabungkan dalam isi yang pertama ataupun ayat yang pertama. Okey, kemudian isi-isi yang lain boleh pelajar tengok dan semuanya cikgu masukkan penanda wacana pada setiap isi tersebut sehingga isi yang kelima. Dan jangan lupa kira serta tulis jumlah patah perkataan. Jadi, anda boleh dapat 10 markah penuh dan juga markah bahasa 5 jadi berjumlah 15. Baiklah para pelajar, cikgu pasti kamu semua sudah faham cara untuk menulis ringkasan. Jadi, mari kita tengok apakah tugasan yang perlu kamu siapkan pada hari ini. Sila buat latihan ringkasan yang diberikan di aplikasi Google Classroom. Baiklah, cikgu akan merumuskan pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu sudah pasti yang pada hari ini, pelajar telah pun dapat memahami format ringkasan. Yang kedua, mengenal pasti dan menulis isi-isi tersurat. Dan yang ketiga, pelajar juga dapat menulis ringkasan lengkap. Jadi, cikgu harap para pelajar dapat memahami semua pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih dan selamat belajar.